وإياك نعبد صراط الذين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. Sambung kita mentafsirkan surah Luqman ayat yang ke-6 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi 'ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun muhin. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه balil zalimuna fi dhalalin mubin. Terdapat di kalangan manusia orang-orang yang membeli hiburan yang terdiri daripada percakapan, nyanyian yang menarik demi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tujuannya ialah kerana ingin menyesat dan menghalang manusia dari jalan Allah, serta untuk menentang Islam dan menentang orang-orang yang menegakkan agama Allah. Mereka itu mempersendakan orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Bagi mereka itu azab yang hina. Dan apabila dibaca kepadanya ayat-ayat kami, mereka akan berpaling dengan sombong, takabur, dan seolah-olah mereka tidak mendengarnya, dan seolah-olah di dalam telinga mereka adanya penyumbat. Maka berilah berita gembira kepada mereka, iaitu berita azab neraka yang pedih pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal dengan amal yang saleh dan mengikut syariat Allah. Bagi mereka syurga yang penuh dengan nikmat, mereka kekal di dalamnya. Iaitulah janji yang sebenar daripada Allah. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia menjadikan langit itu dengan tidak ada tiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Lalu dia memacakkan di atas muka bumi ini bukit bukau, gunung ganang yang besar lagi teguh, menjadi paku dan pasak kepada bumi supaya ianya tidak bergegaran. Ini semua untuk membolehkan kamu tinggal dan berjalan di atasnya. Subhanallah wa ta'ala menjadikan berbagai-bagai jenis binatang, dan kami turunkan air dari langit, yang hujan, lalu kami tumbuhkan dengannya pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang boleh dijadikan, apa yang boleh diciptakan oleh sembahan-sembahan yang mereka anggap sebagai Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat surah Luqman, bermula ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyatakan
terdapat di kalangan manusia yang membeli hiburan. As-Suyuti meriwayatkan daripada Ibn Jubair bahawa ayat ini diturunkan kepada An-Nadhr ibn Al-Harith yang telah membeli seorang hamba yang pandai menyanyi, melegakan manusia, mengajak manusia kepada kelekaan. Lalu An-Nadhr bin Al-Harith ni beli penyanyi ni, suruh nyanyi, ajak orang yang nak pergi jumpa Nabi, ajak orang yang nak dengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi, supaya mendengar nyanyian, tidak mendengar ceramah atau dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Menghalang mereka daripada mendengar majlis hiburan, mengalihkan perhatian mereka. An-Nadhr bin Al-Harith menjemput orang ramai ke majlisnya, untuk mengalihkan perhatian mereka kepada majlis ilmu yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Harith yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis baginda. Berdasarkan kepada kenyataan yang berlaku dan sirah Rasulullah SAW, amaran ini bukan sahaja dikhususkan kepada An-Nadhr bin Al-Harith, tetapi ia juga ditujukan kepada orang-orang yang sepertinya. Mereka itulah orang-orang yang menjadikan nyanyian-nyanyian atau apa juga bentuk kelekaan untuk melalai dan melekakan manusia. Kerana ayat ini ayat yang umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Ibrah itu diambil berdasarkan pada umumnya lafaz. Ini kaedah ilmu tafsir. La bikhususis sabab, tidak dengan sebab yang khusus. Walau ada sebab nuzul, tapi oleh lafaz, oleh kerana lafaz yang disebut oleh Allah itu lafaz yang umum, maka ianya harus diambil pengajaran secara umum oleh semua kita. Zaman dulu dan zaman sekarang ada bentuk-bentuk kelekaan yang ada di sekeliling kita, macam-macam, nyanyian, hiburan, filem-filem, kadang-kadang ada orang yang leka dengan game. Saya pergi di Korea, ada pelajar kita, pelajar Malaysia ni, dia tak nak pergi universiti dah. Dia bangkit tidur tengah hari, malam dia berjaga main game. Dia ketagihan game. Dia ada beasiswa tapi dia tak pergi universiti. Kemudian dia jadi macam bingung. Macam bingung sebab otak dia ni dengan game dia. Itu memang kelalaian tahap gaban lah, kira memang tak terbuat. Ni bahaya anak-anak kita ni, kelalaian oleh sebab game. Memang mereka tak jadi rockers yang melampau, tapi kalau ketagihan game ini bahaya. Sekarang game ni ada boleh lawan dengan orang yang jauh, lepas tu ada macam-macam tawaran judi dan sebagainya. Dia leka game ni sampai dia tak pergi universiti, tak belajar, sampai mak bapak dia terpaksa ambil dia jadi macam bingung. Ini bahaya. Kelalaian, kelekaan yang sangat melampau. Atau apa juga bentuk hiburan yang menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah. Kita tengok filem ke, tengok TV ke, bersembang ke, percakapan-percakapan yang boleh mengalihkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah, menghalang manusia dari jalan Allah, serta menentang Islam dan menentang orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mempersenda-sendakan pula orang yang menegakkan agama Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika azabun muhin, bagi mereka itu azab yang hina. Jadi kita kena ingat mana yang benar, mana yang salah.
Yang benar kita kena ikut, yang salah kita kena jauhkan. Sebarang usaha untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, kita kena sokong, kita kena tolong, kita kena berikan perhatian kita, ya. Memang orang yang tegakkan kebenaran, yang mengajak manusia kepada yang baik, ia dipandang remeh, dipandang sinis oleh masyarakat, ya. Nabi SAW menyifatkan golongan yang mengajak kepada kebaikan ini sebagai ghuraba, sebagai orang-orang yang asing, orang asing, orang yang dianggap pelik pasal ajak benda baik. Kita hari ni lah, Bandar Yu ni ada ramai kan, ada beribu biji rumah, tapi yang jaga agamanya hanya berapa ratus saja. Kita dianggap puak yang asing, yang pelik, bukan majoriti tapi minoriti. Itulah resam bagi agama ini. Nabi SAW menyatakan orang-orang yang memperjuangkan agama, yang menegakkan agama, yang menyebarkan agama, mereka ini dianggap sebagai ghuraba. Namun Nabi SAW menyatakan tuba lil ghuraba, beroleh kebaikanlah orang yang meletakkan dirinya di kalangan orang-orang yang pelik, yang asing, yang berusaha menegakkan kebaikan, menyampaikan kebenaran walaupun dihina oleh manusia. Memang menjadi naluri manusia, dia suka pada hiburan, tapi mestilah hiburan yang mengikut channel yang betul, bukan yang melekakan, melalaikan. Kalau main game sekadar untuk asah bakat ke, untuk asah otak kita ke, sekadar rekreasi ringan, tak ada masalah. Untuk kita dengar nasyid, tak ada masalah. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Allah, menjadikan kita sayang pada ibu kita, sayang pada isteri, kepada suami, tak jadi masalah. Lagu yang mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, tak ada masalah. Apatah lagi yang memuji Allah, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya dibenar, diharuskan, bahkan digalakkan, dapat pahala pula dengar. Dibenarkan oleh agama lagu-lagu yang membentuk suasana yang baik, membentuk suasana. Contoh lagu raya. Lagu raya ni kalau tak dengar macam tak raya, tak? Jadi bagi saya lagu yang membentuk suasana itu hukumnya harus. Nabi SAW membenarkan wanita-wanita yang mengetuk gendang pada hari raya. Ketika sahabat-sahabat perli kelompok ini, ya Rasulullah, ini apa benda suara ni? Nabi kata biarkan mereka, kata Nabi, kerana hari ini adalah hari raya, maka ada hiburan yang dibenarkan. TV boleh tengok tak? Boleh. Cerita-cerita yang baik, rencana-rencana yang baik, cerita tentang haiwan, tentang keindahan alam, tentang biografi, cerita-cerita yang memberi pengajaran. Sekarang ni makin banyak ada filem-filem yang memberikan pengajaran, restruction atau dirilis Ertugul. Saya tengok Ertugul, saya baru nak tengok je. Ertugul ni di banyak pengajaran. Antara pengajaran yang saya dapat dalam Ertugul ni ada 500 episod. 500 episod. Kalau tonton dah tengok, tonton kena habiskan masa setahun lebih baru boleh habis episod Ertugul ni. Mungkin perempuan dia ada yang dah tengok. Banyak pengajaran dalam tu tentang perjuangan Islam. Sebelum Osmaniyah ni, Ertugul ni bapa kepada Osman Ghazi. Osman Ghazi ni pengasas pada kerajaan Osmaniyah Turki, zaman Seljuk lagi. Kita saksikan bagaimana Kordoglu, Sadatin, Nasir, mereka ni mempengaruhi raja, mempengaruhi pemimpin, pembesar-pembesar. Jadi pengajaran yang kita ambil, bahayanya kalau orang yang berdamping dengan raja
yang berdamping dengan pemimpin ni orang yang tak betul, orang yang jahat. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, sekiranya Allah Ta'ala menghendaki bagi seorang pemimpin itu kebaikan, maka dijadikan baginya pendamping atau penasihat, pengiring yang baik. Dan sekiranya Allah Ta'ala mahu memberikan keburukan, kejahatan kepada pemimpin, maka dijadikan baginya pendamping atau penasihat yang jahat. Sebab itu orang yang dekat dengan ketua ni mesti orang yang baik. Kita di rumah, kalau ada anak kita yang suka mempengaruhi kita, yang baik, maka baiklah. Tapi kalau yang mempengaruhi kita tu yang rosak, maka rosaklah kita sebagai pemimpin di rumah. Begitu juga pemimpin di kampung, di negeri dan di negara. Itu politik kepimpinan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan dalam kisah-kisah yang macam ni kita kena ambil pengajaran. Sejarah Osmaniyah ni ratusan tahun. Kalau kita tengok kisah-kisah itu memberikan pengajaran pada kita, kita ambil iktibar dan kita jadikan pedoman untuk kita tak ulangi lagi kesilapan-kesilapan pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang terdahulu daripada kita. Kisah-kisah yang berkaitan dengan sejarah umpamanya, bagus sejarah ni. Kalau umur kita 50 tahun, kita baca sejarah, kita tengok cerita sejarah tentang satu pemerintahan berumur 800 tahun. Bermakna seolah-olah umur kita ni dah 850 tahun. Sebab pengalaman kita banyak. Pengalaman kita dah tengok dah sejarah-sejarah dulu. Ada banyak filem-filem yang baik. Hari ni tuan-tuan boleh pilih. Kita boleh pilih channel mana yang kita nak. Boleh type dalam YouTube. Nak tengok apa? Ensiklopedia Kiamat. Apa cerita kiamat ni? Type je. Peristiwa kiamat. Keluar, kita boleh dengar. Boleh tahu, boleh tengok rencana-rencana yang berkaitan. Jadi ini bentuk-bentuk hiburan yang dibolehkan. Ada banyak sekarang ni, dan kita ada kuasa untuk memilih. Dulu kita bila tengok TV tu tak boleh ubah dah. Kalau ada cerita tu dah. Ada 3 je dulu siaran kan. TV3, TV1, TV2. Sekarang ni banyak channel dan kita boleh tengok YouTube. Dan sebenarnya kalau kita telah pun mengisi hidup kita dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, maka kita takkan ada gairah lagi nak tengok filem-filem yang mengarut, tak ada gairah lagi nak tengok nak dengar lagu-lagu yang meleka dan melalaikan. Kalau tak percaya tuan-tuan, pagi-pagi baca Al-Quran, baca sejuzuk Al-Quran atau setengah juzuk Al-Quran. Kita tak ada masa lagi dah nak tengok benda-benda lain ni. Kadang-kadang berita di TV pun tak sempat kita nak tengok, bukan? Kalau kita dah isi hidup kita ni dengan pengisian-pengisian yang bermanfaat. Jadi kita apatah lagi umur yang dah tak panjang ni, kita kena abaikan perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita. Sebab itu Nabi SAW sebut, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian daripada keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan dia. Perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita, jangan masuk campur lagi dah. Kadang-kadang umur lanjut dah, uban dah penuh dah kepala, dia bekerja di kedai kopi sebagai penyanyi karaoke. Karaoke ni salah tak tuan-tuan? Kalau lagu yang baik, kita karaoke dengan isteri kita di rumah, tak ada masalah. Tak? Lagu yang elok, salah? Tak ada salah. Tapi kalau karaoke di kedai dengan bini orang, buka aurat, melekakan, melalaikan, tak kira maghrib isyak, ini yang tak dibenarkan, tak dibolehkan. Karaoke kalau ikut SOP agama tak ada masalah. Tapi kalau bercanggah dengan nilai-nilai agama, melekakan, melalaikan, maka ianya haram hukumnya. Inilah yang dikatakan lahwal hadis, perkara-perkara yang melekakan, melalaikan. Jadi kita kena pilih. Anak-anak kita kena kawal mereka. Facebook mereka kita kena tengok siapa friend dia, kawan dia siapa.
apa YouTube yang dia layar. Kalau boleh ada synchronize handphone kita dengan dia orang, guna ID yang sama supaya kita tahu apa yang mereka buat. Tengok apa lama-lama yang mereka layari, kita pantau. Kenapa? Kita khawatir adanya lahwal hadis, perkara-perkara yang melalaikan telah menyerap masuk ke dalam rumah tangga kita. Orang-orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang-orang yang dah leka dengan kelekaan-kelekaan kelalaian yang datang pada mereka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dengar Al-Quran, dengar pengajaran, dengar nasihat yang baik disampaikan pada mereka. Apa jadi bila orang nasihat dia, apa yang berlaku? Walla mustakbiran, mereka akan berpaling dengan penuh takabur dan sombong, seolah-olah pada telinga mereka adanya penyumbat. Mereka tak mau dengar lagi. Ini orang yang hatinya dah mati, orang yang sombong dan takabur, tak mau mendengar kebenaran. Kadang-kadang dah banyak ada petanda yang Allah telah berikan, masih lagi angkuh sombong, tak mau ambil iktibar. Berlakunya pandemik, berlakunya epidemik, berlakunya pada orang sekeliling dia, berlaku pada dirinya pun tak mau insaf, tak mau ambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, tak mau beriman dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fabashshirhu bi'adzabin alim, berilah berita gembira kepada mereka, yakni mereka yang munafik, yang tak mau menerima kebenaran, tak mau dengar lagi pengajaran dan dakwah yang disampaikan. Beri khabar gembira pada mereka, kata Allah, dengan azab yang pedih. Apa maksud khabar gembira? Ini adalah satu penghinaan atau sindiran yang sangat tajam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tak nak dengar pengajaran. Eloklah, kata Tuhan. Macam itulah, macam kita lah dengan anak-anak kita, kata eloklah tu, benda tu tak elok, tapi kita cakap eloklah, elok benar lah. Berilah khabar gembira pada mereka dengan azab yang pedih, maknanya mereka akan diazab. Khabar gembira ni maksudnya satu sindiran Allah Ta'ala yang sangat sinis, sangat tajam kepada mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, beramal dengan amal yang saleh, mematuhi segala syariat, segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka itu syurga, an-na'im, syurga yang penuh nikmat, syarat dengan kelazatan, makanan, minuman, pakaian, pembantu-pembantu yang menghiburkan pendengaran, menyedapkan penglihatan. Bagi mereka nikmat yang tidak terhingga di dalam syurga selama-lamanya. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah janji yang benar daripada Allah, satu janji yang tidak mustahil. Wa huwal azizul hakim, ia Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Dialah menjadikan langit itu dengan tidak ada tiang,
sebagaimana yang kamu melihatnya. Lalu dia memacakkan ke atas muka bumi ini bukit bukau, gunung ganang yang menjadi pasak kepada bumi, supaya tidak bergegar dan bergerak. Ini semua untuk membolehkan kamu tinggal berjalan di atasnya. Hebatnya. Sebab itu kita disuruh untuk tafakkaru fi khalqillah, fikirlah tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fillah, tak payah fikir tentang zat Allah. Jangan kaji-kaji macam mana rupa Allah, tangan Allah, wajah. Kaji nak tak mantapkan keimanan kita pada Allah, kajilah ciptaan Allah yang berbagai-bagai. Tumbuh-tumbuhan, binatang, bagaimana langit yang tak ada tiang, bulan, bintang, cakrawala. Malam-malam kita tengok bintang, Masya Allah, Subhanallah, cantiknya bintang. Hebatnya kuasa Allah Ta'ala menjadikan bulan, menjadikan matahari, menjadikan planet-planet. Allah bukan jadi bumi saja tuan-tuan, menjadikan seluruh alam. Seluruh planet bergerak, ada paksinya, ada orbitnya. Tak culah ni planet-planet ni, dia bergerak sampai boleh cipta ilmu falak. Kita boleh tahu besok waktu subuh pukul berapa. Sebab apa? Sebab segala planet ni dia tak culah macam kita culah. Dia ikut time, ikut masa ni. Dia patuh pada perintah Allah Ta'ala. Tak ada bertembung sesama mereka. Segala planet-planet ni semuanya ikut perintah Allah. Kita ni jalan dua je, satu hulu satu kilir. Hari-hari aksiden, dua je, kesana kembali. Tapi planet-planet ni bukannya yang 7-8 planet itu yang besar. Ada lagi jutaan bintang-bintang yang ada orbit, ada paksinya, yang bergerak ikut kehendak, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Jadi fikirkanlah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, planet-planet ni tak ada tiang. Yang kita belajar ada gravity, yang kita lihat jatuhnya sesuatu, tapi planet-planet ni terapung-apung, bergerak pada paksinya, bergerak ikut jangka masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah menjadikan berbagai-bagai jenis binatang dan diturunkan air hujan untuk tumbuh-tumbuhan. Binatang-binatang Allah jadikan, kita boleh kawal binatang-binatang ni. Ada binatang yang kita boleh jinakkan, ada binatang yang kita tak boleh jinakkan. Semuanya ada manfaat binatang ni. Kalau kita bunuh serangga semua, dia akan merosakkan atau tidak menstabilkan ekosistem. Kerana semua serangga itu ada dia punya peranan juga. Begitu juga haiwan-haiwan yang ada di sekeliling kita. Tumbuh-tumbuhan, rasanya kita di Malaysia ni yang paling mustahak untuk kita bersyukur. Di Nusantara ni apatah lagi, kerana Allah Ta'ala jadikan kita berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan. Cuba tuan-tuan kalau pergi ke padang pasir, kalau pergi Mekah ke Madinah, mana-mana, agak-agak kita nak duduk dekat padang pasir tu. Apa yang kita nak buat? Tak? Nak cari makan macam mana? Duduk tengah padang pasir, kering kontang, air tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, macam mana nak hidup? Cuba kita dicampakkan sebulan di sana, tak tahu apa jadi dengan kita, kerana serba-serbi kekurangan di sana. Kita di sini serba-serbi kelebihan. Allah Ta'ala jadikan pokok kelapa, tak?
daunnya boleh pakai, dia punya lidi pun boleh pakai, buahnya hari ni RM5 RM4 biji orang jual. Buah kelapa. Dulu orang buang-buang aja. Kelapa muda RM4 RM5 sebiji sekarang. Batangnya boleh pakai, tebungnya boleh pakai, sabutnya boleh pakai. Allah Ta'ala jadikan sawit ni Malaysia antara pengeksport sawit terbesar dunia. Dan sawit kita adalah sawit yang berkualiti, lebih berkualiti daripada sawit Indonesia. Sebab itu sawit Malaysia ni harga ekspor dia lebih mahal daripada Indonesia. Walaupun Indonesia menawarkan harga yang lebih rendah, tapi di pasaran dunia mereka lebih berminat sawit Malaysia, kerana sawit Malaysia ni lebih berkualiti daripada sawit Indonesia. Sawit ni dia punya buahnya, dia punya hampas pun dipanggil palm kernel cake, PKC ni di Malaysia tak cukup untuk buat makanan haiwan, untuk buat baja dan sebagainya. Tak cukup PKC ni. Maknanya hampas dia pun, sisa buangan daripada penghilangan pemerahan buah sawit ni pun boleh dipakai dan dijual dengan harga yang mahal, diimport oleh China, diimport oleh Eropah daripada negara kita. Jadi kita seharusnya jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan hujan. Apa jadi kalau tak turun hujan? Macam kita lah, dah berapa, saya ingat berhari-hari dah, dekat seminggu 2 minggu dah tak hujan lebat. Hari tu ada hujan sekejap. Tapi kalau di negara luar, saya dulu di Jordan, setahun 2-3 kali je hujan. Setahun 2-3 kali je hujan. Bayangkan tuan-tuan, tak ada merasa hujan. Setahun 2-3 kali je hujan. Tapi kita ni hampir setiap hari hujan. Jarang sekali kita tak hujan. Kalau kita tak hujan, kita rasa susah, kita rasa gelisah. Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Begitu juga haiwan yang berpasang-pasangan. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balil zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang boleh jadikan oleh sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah itu. Jadi kenapa kamu tak beriman pada Allah, tak patuh perintah Allah, sedangkan dia jadikan semua ini? Hadza khalqullah. Ini dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hujan, awan yang tak ada tiang, bukit bukau yang menjadi pasak-pasak, planet-planet. Ini khalqullah. Fa'aruni, mana dia ciptaan kamu? Mari sini, tunjuk pada. Mana dia ciptaan Tuhan-Tuhan yang kamu sembah? Kumpulkan ahli sains, ahli pertanian untuk mencipta sehelai rumput. Buat rumput. Mana dia ahli pertanian? Buat rumput. Tak payah bergantung dengan Allah, buat rumput. Boleh buat rumput. Rumput yang perlukan air, yang kena ada tanah. Siapa jadikan tanah? Allah jadikan. Air Allah yang menurunkan. Rumput yang perlukan cahaya matahari. Allah Maha Kuasa menjadikan sehelai rumput. Kamu yang sombong, yang angkuh, yang takabur, ciptakan pada aku sehelai rumput. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Wahai orang-orang yang takabur, yang sombong ni, bagi pada aku sehelai rumput. Bagi pada aku, tunjukkan pada aku ciptaan-ciptaan kamu, apa yang kamu boleh buat. Kumpulkan ahli-ahli sains untuk cipta sebiji pasir. Tidak ada yang mampu melakukan. Allah Maha Kuasa menjadikan segalanya. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang yang zalim itu
berada pada kesesatan yang nyata. Orang-orang yang tak patuh pada perintah Allah, mereka ni orang zalim. Zalim ni bukan yang ngacak kucing dia zalim, sepak ayam dia zalim. Zalim ni bila kita buat sesuatu pada bukan tempatnya, wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan satu pada bukan tempatnya. Lawan zalim ialah adil. Adil ni wad'u syai' fi mahallih, meletakkan satu pada tempatnya. Adil. Anak patutnya kita didik, kita jadi orang adil. Tapi kalau kita ada anak, kita tak didik anak, kita zalim. Isteri patut kita bagi nafkah, kita tak bagi nafkah, kita zalim. Zalim. Kita tak tampar isteri, kita tak terajang dia, kita tak bagi nafkah pada dia, zalim tak? Zalim. Zalim. Kita tak buat sesuatu yang sepatutnya kita buat, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kalau kita jadi orang yang adil, kita letakkan satu pada tempatnya. Bila berjanji kita tunaikan, bila kita diberi amanah kita laksanakan. Ini orang yang adil. Jadilah orang yang adil, yang melaksanakan sesuatu dengan sepatutnya. Adil dengan isteri, adil dengan anak-anak, adil dengan kawan-kawan, adil dengan mak bapak, adil dengan semua orang. Aman hidup kita, sejahtera, tenang hidup kita bila kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila hutang kita bayar, yang perlukan pertolongan kita tolong. Ini orang yang adil, meletakkan satu pada tempatnya. Lawan bagi adil ialah zalim. Zalim meletakkan satu pada bukan tempatnya. Patutnya sesuatu itu kita bersihkan, ianya kotor tanpa dibersihkan, kita zalim. Kita zalim, kita buat benda yang tak patut. Begitulah pada peringkat yang lebih besar. Sama ada zalim pada perkara yang kecil maupun perkara yang besar, kita kena biasakan diri kita menjadi orang-orang yang adil. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang yang zalim itu, mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. InsyaAllah kita sambung pengajian akan datang tentang Luqmanul Hakim, kisah Luqman yang mendidik anaknya, bermula daripada pengajian akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.